And it goes a little something like I'll keep love you all summer and after fall. I'll keep you all summer and after fall. I'll keep love you all summer and after fall. I'll keep you all summer and after yeah. you all summer and fall. I'll keep you all summer and fall. You summer and after fall. I'll keep you summer and fall. I'll keep love you. Okay everyone, so kumpulan kami akan bertangkan tentang blueprint untuk penambahan servis bagi syarikat Giant Hypermart. Okay, berdasarkan kepada kaji selidik yang dijalankan kepada pelanggan-pelanggan yang berhujung ke Giant kami mendapati antara tarikan yang menjadi orang panggil menjadi tarikan pelanggan oleh pihak Giant adalah harga yang ditawarkan oleh Giant ni dia murah daripada pasar raya yang lain. Okay, selain daripada itu sebagai salah satu perniagaan yang jenis orang panggil department store ni, susunan barang dan produk-produknya yang macam diletakkan di rak-rak tu memudahkan customer untuk cari barang-barang yang diperlukan. Dan selain daripada tu, daya tarikan dia yang lain adalah ia merupakan salah satu one stop center. Apa yang dimasukkan one stop center ni ialah yang mana kalau kita perhatikan pasar raya Giant yang besar especially, so dalam tu bukan hanya ada Giant saja, tapi akan ada macam ada office, ada kedai lain macam kedai DIY, macam kedai office macam kat tempat saya sendiri. Giant di tempat saya ada pejabat pos dan juga pejabat PTPTN. Bank pun ada dalam tu juga. Okay, jadi memudahkan customer macam datang bukan saja untuk belanja tapi boleh buat urusan-urusan peribadi yang lain. Okay, baik. So, berdasarkan kaji selidik ni juga kita dapati antara masalah yang dihadapi oleh pelanggan adalah mereka perlu beratur panjang. Okay, bila pergi Giant ni, especially masa musim PKP ni dia perlu beratur panjang sebelum nak masuk tu kan. Macam kita ada SOP dan prosedur perlu dipatuhi sebelum kita masuk tu. Kan? Even nak masuk pun bukan semua orang boleh masuk. So, dalam satu-satu masa tu ada jumlah-jumlah tertentu je yang dibenarkan untuk masuk. So, kat sebelum masuk tu dah kena beratur panjang. Even though Giant ni ada menyediakan perkhidmatan untuk shopping secara online, tapi customer komplain katakan yang laman web yang digunakan untuk shopping secara online tu dia punya interface tu tak mesra pengguna. Jadi sukarlah untuk especially macam kita ada customer kan pelbagai peringkat umur. Kalau yang muda-muda ni okey lah, cuma yang berumur sikit tu jadi macam susah dia nak pakai sebab tak familiar dengan button-button dan function-function yang ada dalam website tu. Okay, so kurang membantu lah kat situ. Selain daripada tu, pelanggan juga komplain yang mana kalau dia order secara online, penghantaran tu jadi lewat. So jadi kacau lah plan. Contohnya order barang dapur ni untuk masak makan tengah hari, tapi sampainya barang tu petang. Kan? Dan dia kata padahal bahan-bahan tu digunakan untuk masak tengah hari, tapi sampainya pula petang kan. So tengah hari tu berlapar lah semua kat rumah tu. Selain daripada tu, kalau order online ni juga, dia kata kualiti tu kurang memuaskan. Especially macam barang-barang mentah. Ni sebab apa? Sebab yelah kalau dia orang order lambat ke apa semua, jadi customer yang datang walk in semua akan ambil dulu barang-barang yang fresh tu, bahan-bahan mentah yang fresh tu, jadi yang tinggal yang kurang fresh. So masa itulah baru staff-staff Giant ni akan pick up barang-barang tu untuk ikut pesanan daripada customer lah. Jadi barang-barang yang tinggal yang tak fresh lah. So kat situ customer kurang puas hati lah. Dan seterusnya masalah yang dihadapi oleh pelanggan adalah dia orang kurang tahu, kurang mendapat info bila Giant ni buat promosi. Kan? Bila dia buat promosi semua dia tak nampak, customer tak nampak iklan tu kat mana. Okay? Sebab dia tak war-warkan secara menyeluruh. So customer sendiri kadang memang tak nampak benda tu. Okay? Jadi berdasarkan masalah yang dihadapi oleh pelanggan ni ada 5 masalah ni. So kita cadangkan penyelesaian untuk satunya adalah menaik taraf sistem untuk pembelian secara online tu. Okay, not only using the website
Tapi boleh guna juga untuk apps, mobile apps. Kan sebab yelah kita mobile apps kan hari-hari kita buka mobile kan, Facebook apa semua. So, kalau ada ni, apa, mobile apps lagi senang instead of nak pakai website. Even kalau kita tengok e-commerce sekarang ni pun semuanya ada ni. Macam Shopee, Lazada semuanya ada mobile apps. Okay, itu salah satunya. Dan perkhidmatan yang lain yang boleh diperkenalkan adalah melalui konsep drive-thru, pandu lalu. Okay, which is macam customer tak perlu nak masuk dalam tu. Lepas tu tak perlu masuk dalam Giant, just order online by apa panggil mobile apps tadi ataupun website tu. So lepas tu tunggu bila order dah ready je, dah boleh pick up dan customer datang untuk drive thru, tak perlu masuk pun, tak perlu parking pun. Kan drive thru, pembayaran pun semua akan dibuat secara awal lah. Okay. So bagi masalah yang promosi tadi, yang kurang peka tu, kurang dapat info tu pula, Giant boleh lantik satu tim untuk media sosial. Saya percaya yang kebanyakan organisasi yang besar, macam Giant ni sendiri pun, sepatutnya ada satu tim social media untuk engage dengan customer diorang, dari segi apa customer support, customer care. Selain itu boleh juga gunakan platform media sosial ni untuk buat promosi. Okay, jadi kita akan tengok, okay, yang ni adalah carta aliran proses untuk berbelanja oleh pelanggan yang sebelum ni lah. Okay, first kali kita fokus kat pelanggan First kali pelanggan akan datang ke Giant, lepas tu nak kena parking kereta, lepas tu nak kena beratur sebelum masuk Giant tu, lepas tu nak kena scan suhu, check in MySejahtera, okay? Lepas tu nak kena ambil troli, lepas tu nak kena, barulah masuk Giant tu, nak check barang, apa semua kan. Lepas tu bila nak pergi bayar, kena beratur lagi kat kaunter, kan? So kalau tak ada masalah, lepas buat bayaran tu boleh balik ke kereta. Kereta pula kalau kena parking jauh, orang ramai kan dah penat, buang masa, buang tenaga. So kalau tak ada masalah, kalau ada masalah, biasanya kita akan tengok macam barang tu tak boleh scan apa semua kan. So jadi dia akan pergi kepada penyelia yang bertugas ni. Sebab kat kaunter-kaunter tu dia akan ada penyelia yang bertugas untuk backup sekiranya ada masalah macam tadi tak boleh scan apa semua kan. So kalau ada tak ada masalah, baru customer akan di-release macam tu. Lepas buat pembayaran tu. Okay. Lepas dah pergi parking kereta tadi, dah load barang semua dalam kereta, customer biasanya dia akan tinggal je troli tu, walaupun dia sediakan tempat untuk kumpulkan troli, tapi customer ni ialah malas, dah penat jalan jauh-jauh. So dia orang akan tinggal troli tu tempat mana dia parking kereta tu. Okay, jadi dah satu kerja pula untuk staff-staff ni, dia kumpulkan troli-troli tadi untuk letakkan kat tempat yang sepatutnya supaya customer yang seterusnya ataupun yang datang selepas tu boleh gunakan pula troli tu. Okay. Lepas tu sama macam yang troli ni, staff juga kena lepas customer shopping tadi, dia kena tengok balik dekat rack tu. Okay, kalau mana barang-barang yang kurang kena stock out dah. Tak boleh biarkan kosong. Kalau kosong maknanya bisnes tak jalan lah. Produk tu tak ada orang beli. So sale tak masuk lah. Rugi dah. So kena cepat. Tengok kosong, stock up. Kosong, stock up. Okey, baik. Seterusnya kita akan tengok blueprint untuk cadangan yang kita ketengahkan tadi, iaitu penambahbaikan sistem untuk pembelian, untuk berbelanja secara online ni. Okey. Okay, untuk bukti fizikal kita boleh perhatikan yang kita boleh nampak adalah pasar raya itself. Lepas tu kita ada kabinet untuk diorang susun produk-produk tu. Kita ada mesin pos, yang mesin dekat kaunter tu, ada duit tu. Lepas tu tempat parking kereta yang banyak-banyak. Lepas tu kita ada troli. Lepas tu dah kita ada pos keselamatan. Pos keselamatan ni kita baru nampak bila musim PKP ni, which is dia letak meja je, simple je lah. Meja, lepas tu ada security akan jaga untuk customer ni. Dia nak pastikan yang customer ni akan scan dulu atau check in MySejahtera sebelum masuk ke Giant tu. Okay. Jadi kalau kita pakai kalau kita dah kenalkan dan gunakan konsep drive-thru dan juga naik taraf sistem ni, so semuanya akan jadi mudah. Maknanya kita akan perhatikan, tengok carta aliran dia akan jadi macam ni. Pelanggan tak perlu datang ke Giant, tak perlu datang pasar raya Giant tu. Dia hanya duduk kat rumah ataupun kat mana-mana dia berada, buka apps, buka website, order secara online tu, apa barang yang dia nak, barang mentah ke barang apa je, apa yang available lah dalam store tu, dalam e-store tu. Kemudian sistem tu akan terima pesanan tu.
So dia akan maklumkan kepada staff Giant, okay, ni ada order. Okay, customer ni order barang-barang ni, okay, berapa apa semua. Okay, lepas tu seterusnya dia akan pergi kepada backstage punya staff. Backstage punya staff ni, so staff-staff yang kat store lah. Yang dekat pasaraya tu, dia akan terima pesanan tu melalui sistem dia orang. Lepas tu dia collect barangnya, masukkan dalam mungkin troli ataupun paper bag kan. So seterusnya dia akan pergi ke frontliner. Frontliner ni akan jaga kaunter di drive-thru tadi. So dia dah collect barang tu, okay, satu set ni, okay, ni barang untuk order nombor berapa untuk customer siapa kan. So seterusnya dia akan kumpulkan barang dekat drive-thru tu lah. So bila dekat situ, sistem akan pesan pada customer tadi yang barang-barang semua dah boleh di-collect. Boleh diambil lah dekat kaunter drive-thru. So customer pun akan datang ambil barang-barang yang dia order tadi. Lepas tu ambil barang, apa lagi? Baliklah rumah kan. Okay, balik rumah. Lepas tu lepas balik rumah, yang dekat bahagian Giant pula, macam biasa dah, kena stock up balik lah barang-barang yang kurang tu untuk customer yang datang walk in nanti. So macam proses stock up ni sebenarnya kena berterusan lah. Dia bukannya satu hari tu sekali je stock up. So tengok kosong ni kena stock up, maknanya kena alert lah sikit benda tu. Jadi dalam proses ni, customer akan buat pesanan dan bayar secara online di awal peringkat. Okay, tapi setelah dikenal pasti, kita dapati ada dua potential bottleneck, iaitu yang pertama yang berpotensi untuk memperlahankan proses berbelanja ni kalau secara online ni. Okay, yang pertama kita tengok kepada proses yang boleh perlahankan, iaitu slow. Kat mana dia punya potential proses dia adalah semasa proses untuk customer tu collect barang. Okay, contohnya customer order 10 barang. Kata dah 10 biji telur contohnya. Lepas tu yang sampai hanya 9. Satu tu tak ada. Jadi akan jadi masalah sebab customer dah bayar. Jadi kat situ akan jadi slow lah. So apa yang perlu Giant buat adalah masa di peringkat frontliner ni fungsinya dia akan tengok balik barang yang dia order tu tally ataupun tidak dengan barang yang dia pesan. Kalau kata tak tally, okay, terlebih ke terkurang ke, kat situlah dia akan kontrakan. Okay, jadi kalau terlebih, pulangkan baki semasa customer ni ambil barang kat drive-thru tadi. So kalau setakat nak pulangkan baki semua, takkan ambil proses yang lama pun. So maknanya takkan ada kereta beratur panjang pun. Shouldn't be any problem pun sebenarnya. Okay, proses tu akan jadi kejap je. In case kalau frontliner ni, dia akan sediakan duit baki tu awal-awal. Okay. Yang seterusnya, bottleneck yang seterusnya adalah failure. Maknanya potensi untuk proses ni gagal adalah bila mana adanya berlakunya kegagalan sistem error ataupun sistem down semasa proses sokongan ni lah. Jadi kalau sistem down, dah nama pun sistem ni digunakan secara online, kalau down, habislah, keseluruhan proses akan habis. Jadi apa yang Giant perlu buat adalah sebagai orang yang berpengalaman dalam bidang IT ni, saya suggest yang Giant ni kena sedia dengan satu tim IT diorang yang cukup berpengalaman dan juga satu backup system. Which is yang kalau sistem ni blackout ke, shutdown ke, ada error ke, so kita akan ada backup. Maknanya sistem tu takkan tutup. Even order-order customer pun takkan hilang, sebab tu perlunya backup ni. Maknanya kat situ dia kena invest besar sikit lah. Yelah, kalau kita fikirkan daripada invest dekat nak sewa tapak untuk Giant letak parking besar-besar, baik invest kat sistem. Kan? Okay? So, jadi itulah carta blueprint untuk cadangan penyelesaian ni. Okay, baik. Seterusnya, antara key element of physical evidence yang kita perhatikan adalah seperti yang kita nyatakan tadi, iaitu pelanggan perlu beratur panjang, especially musim PKP ni, yang mana itu adalah merupakan satu masalah yang besar lah kepada customer dan kita perlu, Giant sendiri perlu look forward into it. Okay? Yalah, kalau contohnya pasaraya yang kena pasaraya tu dia punya ruang masuk tu pendek je kan, maknanya yang selebihnya kena beratur panjang sampai keluar yang tak ada bumbung. Kena beratur panjang-panjang, panas-panas kan, so nak masuk, nak kena scan MySejahtera lagi, so banyak masa dan tenaga diluangkan kat situ. So customer tak suka lah. Sebab kita nakkan customer mengharapkan satu pengalaman membeli belah ataupun berbelanja yang baik, macam mana yang menyenangkan dia orang, yang selesa untuk dia orang. Kan? Kalau dah menyusahkan macam ni, macam baik aku pergi tempat lain, macam tu. Baik pergi Tesco ke contohnya kan. Jadi, so potential bottleneck macam kita nyatakan tadi,
Yang akan jadi slow kalau gagal menjadikan barang yang perlu mengeluarkan baki, dan kita come out juga dengan alternatif. Okey. Yang mana kita sediakan awal-awal, kita trigger awal-awal dia punya perbezaan order dengan yang kita dah collectkan apa untuk customer tu kan. So yang untuk failure pula, untuk kegagalan sistem ni, kita ada backup server, kita ada team ICT yang baik kan, team ICT yang solid lah, yang padu lah, senang kata. Okey, so itulah alternatif penyelesaian kita seperti yang kita bincangkan tadi. Okey, seterusnya, kalau kita laksanakan idea cadangan penyelesaian ni, apa kesan dia? Ada dua kesan. Satunya kita cerita yang negatif dulu. So kesan negatif, dia akan berisiko untuk kos penambahan pekerja. Okey, sebab sebelum ni customer datang sendiri kan, ambil barang sendiri apa semua. Tapi kalau dah online ni, customer tak buat apa. Maknanya kurang customer datang tu, dia akan di-replace dengan order yang perlu dia buat oleh staff-staff tadi. Jadi kalau saya rasa staff-staff yang sedia ada ni mungkin tak mencukupi, tapi mungkin kena tambah lah. Kena tambah tapi tak ramai pun kalau nak tambah. Sebabnya kalau dia utilize ataupun optimizekan tenaga-tenaga kerja yang sedia ada ni, so kalau kena tambah pun mungkin tak ramai. Tak perlu nak tambah seramai, contoh nak tambah beratus-ratus orang kan untuk satu-satu supermarket tu. So tambah mungkin dalam, instead of 100 tadi, boleh tambah dalam 10 je. So dia orang kena pandai untuk ni lah, restructure untuk optimizekan dia punya tenaga kerja tadi. Okay. Yang kedua adalah kesan positif. Okay, daripada sudut positifnya kita boleh tengok yang mana penjimatan kos penyediaan permis. Okay, bila kita cerita pasal penjimatan kos penyediaan servis ni, dia bukan saja kos sewa ataupun beli tapak tu. Yalah, tengok Giant punya tapak semua besar-besar kan, dengan parkingnya je dah berapa besar, Giantnya sendiri pun dah berapa besar kan. Jadi kos-kos yang dijimatkan melalui situ dan juga kos-kos lain macam utility kan, kos maintenance kan, banyak tau kos yang dia boleh jimatkan. Tu antara kebaikannya. Jadi kalau nak dibandingkan dengan kos penjimatan yang diorang nikmati ni dengan risiko kos penambahan kerja ni, rasanya lebih dari untung lah tu kan. Sebab penjimatan tu dia menikmati lagi banyak daripada yang so-called dia kata apa, kerugian tu. Tak rugi pun sebenarnya. Sebab kalau dia optimalkan tenaga kerja sedia ada tu, so dia akan lagi lebih banyak jimat. Kat situ dia kena bijak untuk ngurus lah. Okey, baik. So kesimpulannya, Giant ni dia kena kena alert. Maknanya dia kena sedar yang mana dia tak boleh buat satu penjagaan dia ni sebagai satu penjagaan untuk keuntungan semata-mata. Okay, dia kena sedar yang mana dengan menjaga hati para customer ni, maknanya dia show dia prihatin tu dekat customer. So sebenarnya itu adalah kunci kejayaan dia. Okay, yang mana pelanggan akan rasa macam, oh biasanya Giant ni kan, dia dengar lah suara ni macam tak suka apa, kita komplain tak suka tunggu beratur panjang, so dia buat macam ni. So macam suara kita didengari macam tu. Okay, so dia pelanggan akan kekal setia. Lagipun kita lah dekat Malaysia ni bersaing dari sudut teknologi mungkin tak banyak. Jadi tu yang buat macam mungkin dia tak sedar kan kebaikan kita upgrade teknologi untuk kepentingan bisnes ni sedaratnya adalah kurang. Okay, sebab kalau kita tengok dekat retailer luar negara khususnya, contoh macam Jepun kan, macam-macam sistem yang diorang dah develop kan. Even Dubai sendiri, siap ada yang datang, ada dia punya barcode ataupun troli tu kat situ dah ada barcode scanner. Nak bayar pun mungkin kat situ juga kot kan. So diorang dah sampai advance punya sistem macam tu. Kita masih lagi bayar manual kat kaunter kan. Jadi so itu yang something yang Giant ataupun retailer-retailer lain kena look forward into it lah. Okay, so bila customer ni dah rasa selesa untuk berbelanja dekat sesuatu syarikat ataupun kedai tu, so dia punya mulut takkan berat untuk promosikan. Jadi Giant tak nak keluar duit banyak pun untuk marketing kan. Dia buat macam ni, lepas tu secara automatiknya customer akan cerita dengan, oh ya, babe pergi Giant senang lah kan, dia promote macam tu. Itu kaedah yang kita panggil word of mouth kan. So maknanya dia sebarkan maklumat pasal Giant ni, maklumat-maklumat yang baik dah kan, kepada kenalan-kenalan dia, sama ada kawan-kawan dia ataupun dia punya keluarga. Jadi kat situ kita promosi. Betul,
pelanggan pun akan bertambah, pelanggan-pelanggan setia yang baru pun akan wujud untuk Giant ni. Okay, so macam yang kita bincangkan tadi, uh, maklum balas daripada pelanggan adalah penting. Okay, untuk kita menambah baik, kita punya sama ada perkhidmatan ataupun produk kita daripada masa ke semasa. Okay, dan kita juga kena alert dengan pesaing. Contohnya macam even Tesco sendiri pun, Tesco diorang dah buat yang kaunter bayar sendiri. Maknanya tak ada petugas dekat kaunter. Dia scan sendiri barang, lepas tu bayar sendiri dekat kaunter tu kan. Macam yang dekat IKEA. IKEA pun buat konsep yang sama juga. Dah perkenalkan konsep yang sama. So jadi, pesaing-pesaing diorang ni macam Tesco sendiri adalah salah satu pesaing Giant. Kan? Dah ke arah tu. Jadi Giant masih lagi buat manual. So dia kena aware lah. Dia tak ada ketinggalan dengan dia punya pesaing. Sebab nama pun pesaing. Kalau pesaing dia pergi depan, so dia memang duduk bawah lah. Okay, so jadi kena alert benda-benda macam tu. Jadi, itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih.